Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Aswati dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Atika Nazira binti Mustafa, nombor kad matrik 146683. Pada minggu ini, saya bersama pasangan saya iaitu Anisha Mimi akan membentangkan tentang kaedah perbincangan. Okey, di sini ialah definisi kaedah perbincangan. Okey, kaedah perbincangan adalah satu kaedah yang dilakukan dalam kumpulan besar atau kumpulan kecil, terbuka dan juga terbimbing. Okey, guru dan pelajar akan sama-sama mendapat manfaat daripada kaedah perbincangan ini. Selain itu juga, guru dan pelajar dapat berkongsi idea dan pendapat. Seterusnya ialah guru dapat memahami dan mengetahui tahap kecerdasan seseorang pelajar dalam satu kaedah perbincangan. Okey, di sini ialah satu definisi menurut Killen 1947. Dia berkata bahawa perbincangan merupakan proses berinteraksi secara bersemuka di mana pelajar dapat bertukar-tukar idea, membincangkan atau menyelesaikan suatu masalah, menjawab persoalan, mengukur serta meningkatkan kefahaman seseorang pelajar. Okey, seterusnya ialah tujuan perbincangan. Perbincangan dilakukan adalah untuk menggalakkan perkembangan mental pelajar supaya mereka dapat menyumbangkan idea dan pandangan secara sistematik dan tepat. Seterusnya, perbincangan adalah untuk melatih pelajar mengeluarkan pendapat dengan bernas, jelas, tepat dan juga logik. Okey, perbincangan juga dapat memberi peluang kepada pelajar menggunakan kemahiran lisan mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara berkesan. Selain itu, perbincangan juga dapat mewujudkan teknik perbincangan yang betul serta dapat mewujudkan interaksi sosial yang positif. Okey, seterusnya perbincangan mempunyai elemen-elemen penting, iaitu ada 4 elemen penting. Yang pertama adalah matlamat dan objektif. Yang kedua, saiz kumpulan yang kecil. Yang ketiga, susun atau bilik. Dan seterusnya ialah pemilihan topik. Okey, mari kita lihat berkenaan dengan matlamat dan juga objektif. Objektif dijalankan untuk melihat ataupun menghasilkan pembelajaran yang berbentuk proses dan bukan hasil akhir. Ia juga murid perlu melibatkan diri dalam perkembangan kemahiran dan sikap dalam perbincangan kumpulan. Maknanya, murid perlu mengaktifkan diri dalam perbincangan. Dan satu perbincangan juga memerlukan matlamat dan juga objektif yang jelas supaya murid dapat mencapai ataupun dapat input daripada perbincangan tersebut. Okey, yang kedua adalah saiz kumpulan yang kecil. Okey, kumpulan kecil merupakan faktor yang mempengaruhi penglibatan murid. Okey, saiz yang sesuai dalam praktikal adalah 6 orang hingga 8 orang murid kerana guru dapat memfokuskan pelajar ini dengan lebih dekat. Okey, yang ketiga adalah susun atau bilik. Susunan atau bilik ialah penyusunan fizikal tempat pembincangan. Boleh terletak dalam bilik darjah, contohnya lah kan. Okey, yang penting juga adalah susun atur. Okey, susun atur ni adalah satu perkara yang penting dalam satu perbincangan. Contohnya bentuk bulat, bentuk separa bulat, bentuk U. Jadi bentuk-bentuk ini adalah satu bentuk yang sesuai lah untuk tujuan perbincangan. Okey, yang terakhirlah pemilihan topik. Okey, pemilihan topik ni adalah berdasarkan guru. Guru perlu memilih topik yang sesuai untuk dibincangkan. Okey, pemilihan topik ni terdiri daripada tugasan atau pengajaran secara berterusan dalam bilik darjah. Boleh berkisar mana-mana topik dan juga subjek. Okey, untuk pengetahuan semua, perbincangan ni ada dua jenis kaedah, iaitu kaedah perbincangan kumpulan besar dan juga kaedah perbincangan kumpulan kecil. Okey, kalau kaedah kumpulan besar ni, menurut Brown 1994, okey, guru akan bertindak sebagai fasilitator untuk mengendalikan perbincangan seluruh kelas. Okey,
Selain itu, pelajar juga akan berpeluang untuk memberi pendapat tentang tajuk yang dibincangkan. Maknanya pelajar di sini dapat peluanglah untuk mereka menerangkan tentang idea-idea mereka, dan juga guru akan bertindak sebagai facilitator. Mereka hanya memerhati dan juga akan menilai sejauh mana pelajar ini dapat input ataupun dapat hasil pembelajaran daripada perbincangan. Okey, seterusnya ialah perbincangan kumpulan kecil. Okey, kalau kumpulan kecil ni pula ialah pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan kecil untuk dibincangkan dalam masa yang ditetapkan. Maknanya guru akan memberi masa kepada kumpulan-kumpulan kecil ini untuk mereka berbincang ataupun mereka menerangkan ataupun mencurahkan idea masing-masing, dan mereka berbincang dalam satu kumpulan yang kecil. Okey, dalam kumpulan kecil itu akan terdapat seorang pengerusi, pencatat, pelapor dan juga beberapa ahli untuk berbincang tentang sesuatu perkara dalam jangka masa yang tertentu. Okey, terdapat 3 teknik perbincangan, iaitu sumbang saran atau dikenali sebagai brainstorming. Yang kedua adalah concentric circles and fishbowl, dan yang ketiga adalah snowball. Okey, sekarang kita akan lihat apa itu sumbang saran. Okey, sumbang saran adalah satu teknik untuk pelajar menyatakan masalah kepada ahli kumpulan yang lain. Seterusnya, mereka juga akan diberi peluang untuk berfikir secara senyap dan juga boleh menyatakan idea tersebut di atas kertas. Jadi, ahli kumpulan diminta untuk mengemukakan idea yang dicatat oleh pencatat di atas kertas, papan putih, kertas majung atau helaian lut sinar untuk dilihat oleh semua ahli. Maknanya, pelajar tersebut akan mengemukakan idea dan akan dicatat oleh seorang ahli kumpulan yang lain, dan ahli kumpulan yang lain akan melihat idea-idea tersebut. Okey, bila semua idea yang telah disenaraikan akan digabungkan dan penambahbaikan akan dilakukan menerusi perbincangan penilaian idea. Okey, bagi teknik yang kedua iaitu concentric circles dan fishbowl. Okey, bagi teknik concentric circles ni ada dua bulatan, iaitu bulatan yang lebih kecil akan dibentuk dalam satu bulatan yang lebih besar. Maknanya akan ada dua bulatan, satu bulatan kecil dan satu bulatan besar. Kemudian bulatan kecil itu, ahli kumpulan dalam bulatan kecil itu akan berbincang dan menyatakan idea tentang sesuatu topik, manakala ahli kumpulan bulatan besar tu akan menjadi pendengar dan hanya akan melihat sahaja perbincangan yang dilakukan oleh kumpulan kecil itu. Okey, kemudian peranan akan diterbalikkan. Maknanya yang kumpulan kecil tu akan duduk di luar dan kumpulan yang besar tu akan duduk di dalam. Okey, kalau teknik fishbowl ni pula adalah separuh ahli kumpulan akan duduk dalam bulatan dalam dan menjalankan perbincangan, sementara ahli kumpulan yang lain duduk dalam bulatan luar dan menjadi pemerhati dan tidak mengambil bahagian. Okey, kemudian kedua-dua bahagian kumpulan ini akan bergabung untuk membincang tentang apa yang telah berlaku. Kalau kita lihat di sini, teknik concentric circles dan fishbowl ni lebih kurang sama je, sebab dia memerlukan kumpulan yang kecil untuk berbincang. Kemudiannya teknik tersebut akan ditukar. Okey, yang ketiga adalah snowball, iaitu satu teknik di mana pelajar dalam kumpulan besar diminta untuk memikirkan secara individu tentang satu persoalan. Kemudian mereka diminta untuk membentuk pasangan untuk membincangkan tentang perbezaan respon masing-masing. Maknanya di sini pelajar akan berfikir secara individu. Seterusnya, mereka dikehendaki untuk mencari pasangan. Maknanya daripada satu orang berfikir secara senyap, dan mereka perlu mencari pasangan
maknanya akan menjadi 2 orang. Kemudian daripada 2 orang ni, mereka diminta untuk membentuk kumpulan yang terdiri daripada 4 orang untuk menghasilkan satu respon yang dipersetujui semua. Okey, selepas itu kumpulan diminta untuk melaporkan dapatannya kepada kelas atau kumpulan yang besar. Maknanya di sini teknik snowball ni adalah satu teknik perbincangan untuk mengembangkan idea ataupun mencungkil idea-idea daripada semua orang dan menggabungkan idea tersebut menjadi satu idea yang bernas, idea yang jelas dan juga idea yang tersusun. Okey, sekarang kita akan lihat teknik perbincangan abad ke-21. Ada 5 teknik, iaitu talking chip, stand and share, rotating review, think pair share dan simultaneous round table. Okey, talking chips ni adalah satu teknik di mana setiap ahli dalam pasukan meletakkan chips di tengah-tengah apabila ingin bercakap dan memberi pendapat. Okey, mereka ni tidak boleh mengulangi giliran bercakap sehingga setiap orang diberi peluang. Maknanya setiap orang dalam ahli itu akan bercakap dan akan menerangkan idea masing-masing. Okey, yang kedua adalah team stand and share, iaitu ahli pasukan akan berdiri dan guru atau rakan yang lain akan memberikan soalan dan pasukan yang berdiri tersebut hanya akan boleh duduk jika bersetuju dan berkongsi jawapan ataupun pendapat dengan pasukan yang lain. Maknanya teknik ini akan membuatkan pelajar ataupun ahli pasukan yang berdiri itu akan menjawab soalan jika mereka ingin duduk. Okey, yang ketiga adalah rotating review, di mana setiap pasukan akan membicarakan tentang sesuatu topik, kemudian mencatatnya di kertas dan memaparkan di tempat pasukan masing-masing. Okey, kemudian pasukan tu akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk membuat penilaian hasil kerja setiap pasukan. Okey, seterusnya ahli pasukan tu boleh membuat komen tambahan atau persoalan pada kertas berkenaan dengan menggunakan warna pen yang berbeza. Okey, kalau yang keempat ni adalah think pair share, iaitu guru akan kemukakan masalah kepada ahli kumpulan dan setiap ahli diberi masa untuk berfikir kemudian membincangkannya dengan pasukan yang lain secara berpasangan. Okey, seterusnya semua ahli kumpulan diminta untuk berkongsi jawapan kepada penyelesaian masalah. Okey, yang terakhir adalah simultaneous round table, iaitu dalam pasukan pelajar menulis respon kepada masalah dalam kertas masing-masing. Kemudian mereka mengedar catatan mereka mengikut pusingan jam supaya setiap ahli pasukan dapat menambah ataupun membetulkan apa yang ditulis. Okey, maknanya teknik abad ke-21 ni adalah satu teknik yang lebih menarik dan juga pelajar dapat mengaktifkan diri dalam perbincangan. Seterusnya mereka dapat input dan dapat pengajaran daripada perbincangan yang dilakukan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anisha Mimi binti Muhammad Raizi. Nombor matrik saya adalah 148792. Okay, saya akan menyambung pembentangan Atika Nazira, iaitu mempelbagaikan kaedah-kaedah perbincangan. Okay, saya akan menyambung pada bahagian prosedur perbincangan. Okay, sebelum prosedur perbincangan ni, dia ada sebelum, semasa dan juga selepas. Okay, prosedur perbincangan sebelum. Okay, guru perlulah menyediakan rancangan pengajaran lengkap. Guru perlu memaklumkan kepada pelajar bahawa perbincangan yang akan diadakan ni dalam bentuk formal ataupun tidak formal. Okay, guru perlulah memahami kandungan dan objektif pelajaran yang akan dibincangkan di dalam kelas. Okay, sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran, guru haruslah memastikan suasana kelas berada dalam keadaan yang kondusif dan selesa.
Contohnya kelas yang bersih dan aturan meja juga kerusi berada dalam keadaan mood perbincangan. Okey, untuk prosedur perbincangan semasa. Okey, semasa berlakunya aktiviti perbincangan, guru perlulah bertanyakan soalan yang proaktif. Uh, Seterusnya, menggalakkan pelajar untuk menyertai perbincangan dengan memberi ganjaran bagi sesiapa yang pertama kali memulakan bercakap. Okey, ini uh, untuk pelajar uh, yang suka menyendiri ataupun yang extrovert. Okey. Seterusnya, bijak memilih, mengetuai, menjelaskan dan memberi ulasan atau soalan retorik untuk mengikut arus perbincangan dengan tujuan memperkuatkan nilai pengalaman. Okey. Seterusnya, guru tidak boleh menghina atau merendahkan pelajar, sebaiknya merangsang minat mereka untuk memberi komen positif. Okay, semasa perbincangan berlaku, guru tidak boleh merendahkan pelajar ataupun uh, membangkitkan isu negatif. Sebaliknya mereka ni perlulah merangsang mereka untuk menarik minat mereka dalam aktiviti perbincangan. Okey, seterusnya peranan guru menjadi facilitator. Okey. Guru ni akan memantau, cikgu ni akan memantau aktiviti perbincangan. Okey, seterusnya untuk perbincangan, guru tidak boleh melakukan semua perbincangan ataupun bercakap dengan seorang pelajar pada satu masa. Okey, untuk yang ni, guru tidak boleh, contoh cikgu tu tak boleh cakap dengan seorang je pelajar tu. Dia kena bercakap dengan semua, kalau boleh dengan satu kelas. Supaya mereka ni mengeluarkan suara, berani bercakap. Okey. Okey, seterusnya prosedur perbincangan selepas. Okey, guru perlulah memanggil wakil pelajar untuk menerangkan rumusan yang diperoleh sepanjang perbincangan. Guru perlu mempelbagaikan cadangan penyelesaian yang diberikan oleh pelajar di dalam kelas. Seterusnya, guru perlu meringkaskan perkara-perkara yang penting supaya pelajar tahu mana yang salah dan mana yang betul. Terutamanya dalam konsep dan maklumat-maklumat yang penting. Seterusnya, guru harus mencadangkan bahan bacaan tambahan supaya pelajar dapat mengetahui maklumat lanjut mengenai apa yang telah dipelajari. Okey, untuk di bawah prosedur perbincangan selepas ni, guru seharusnya meminta pelajar untuk membuat rumusan mengenai topik perbincangan pada hari tersebut. Okey, slide seterusnya adalah prinsip-prinsip kaedah perbincangan. Okey, terlebih dahulu saya memohon maaf kepada doktor dan juga kawan-kawan kerana saya punya video ni dia bertindih di atas slide. So slide tu separuh tu tak nampak. Okey. Okey, saya teruskan. Prinsip-prinsip kaedah perbincangan dia ada 9. Okey, satu adalah pemilihan topik. Okey, guru seharusnya mengelak daripada memilih isu sensitif. Okey, yang kedua topik ni dipilih berdasarkan pengalaman, kebolehan dan juga minat pelajar. Okey, supaya mereka lebih menarik untuk mengadakan kaedah perbincangan. Yang kedua adalah tujuan perbincangan. Okey, tujuan perbincangan ni mestilah bersifat jelas. Okey, apa objektif tu? Objektif melakukan kaedah perbincangan ni jelas. Okey, seterusnya pelajar perlu diberitahu terlebih dahulu kerana membolehkan pelajar untuk membuat persediaan. Okey, prinsip kaedah yang ketiga adalah pengurusi dan pencatat. Okey, di bawah pengurusi dan pencatat ni, setiap kumpulan perlulah setiap kumpulan kecil ni perlulah ada ketua. Okey, selain itu terdapat murid yang mencatat segala idea yang dibincang. Okay.
dalam satu grup tu, satu kumpulan tu, dia ada pengerusi ataupun ketua. Yang kedua dia ada pencatat ataupun seorang kawan yang akan mencatat segala perkara yang dibincangkan dalam grup tersebut. Okey. Okey, seterusnya prinsip kaedah perbincangan yang keempat adalah cara dan peraturan. Okey. Untuk melakukan perbincangan ni, dia ada cara dan juga peraturan dia sendiri. Okey, yang pertama adalah haruslah dilakukan sebelum perbincangan. Yang kedua, berjalan dengan lancar dan tidak terpesong. Okey, yang kelima adalah guru sebagai facilitator. Okey, semasa aktiviti perbincangan ini dilakukan, guru hanyalah memberi galakan dan juga bimbingan kepada setiap grup ataupun setiap kumpulan. Okey, guru perlu bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain. Okey, untuk prinsip kaedah perbincangan ni boleh dikaitkan dengan teknik pendidikan abad ke-21, teknik PAP 21, iaitu dalam teknik fishball. Okey. Okey, yang keenam iaitu prinsip kaedah perbincangan yang keenam adalah semasa sesi perbincangan. Okey, murid perlu mencatat idea-idea yang disarankan dari semasa ke semasa. Okey, ini merupakan tugas pencatat tadi tu. Dia akan mencatat segala idea yang diutarakan ataupun yang dibincangkan dalam grup tersebut dari semasa ke semasa. Okay, seterusnya prinsip kaedah perbincangan yang ketujuh iaitu akhir perbincangan. Okay, di akhir perbincangan semua idea haruslah dirumuskan. Okay, siapa yang akan merumus idea ni? Iaitu pengerusi ataupun ketua setiap kumpulan yang akan membuat ulasan berdasarkan ataupun mengenai topik yang belajar pada hari itu. Okay. Prinsip kaedah perbincangan yang ke-8 iaitu masa peruntukan. Okey, di bawah masa peruntukan ni, guru dan pengerusi mestilah membuat ulasan dan juga kesimpulan yang menyeluruh. Okey, untuk masa peruntukan ni juga, guru yang akan menentukan masa untuk bagi setiap kumpulan untuk melakukan aktiviti perbincangan. Okey, seterusnya prinsip kaedah perbincangan yang ke-9 yang terakhir iaitu pujian. Okey, guru haruslah melakukan ataupun memuji setiap idea dan juga pandangan murid. Sekiranya mereka berbincang dan semua idea yang dilontarkan, yang dikeluarkan itu adalah betul. So, guru haruslah memberi pujian ataupun menghargai usaha mereka. Contohnya mengucap tahniah, terima kasih, okay, dan sebagainya. Okay, slide seterusnya adalah kelebihan kaedah perbincangan. Okay, apakah faedah-faedah ataupun kelebihan yang diperoleh pelajar melalui aktiviti perbincangan? Yang pertama adalah menggalakkan perkembangan mental pelajar. Yang kedua, meningkatkan kemahiran berbahasa secara lisan. Okey. Murid-murid ni dia akan meningkatkan kemahiran mereka untuk bercakap ataupun berbahasa lisan semasa mengeluarkan idea-idea ataupun semasa pembentangan. Okey. Seterusnya adalah melatih murid memberi rangsangan yang cepat dan tepat. Seterusnya, menggalakkan pelajar berfikir lebih daripada apa yang mereka tahu. Okey, contohnya, subjek bahasa Melayu iaitu peribahasa. Mereka akan berfikir maksud. Apakah maksud peribahasa? Peribahasa melepaskan batuk di tangga. Okey, mereka akan berfikir maksud. Sekiranya mereka tidak mengetahui apakah maksud peribahasa tersebut, mereka akan berfikir. So, mereka akan mengetahui
apa yang mereka tak tahu. Okey, seterusnya adalah memupuk kerjasama antara satu sama lain. Okey, yang ni akan menunjukkan nilai-nilai murni melalui aktiviti perbincangan. Okey, kerjasama ni apabila mereka saling bertukar ataupun dalam satu kumpulan tu mereka saling memberi idea ataupun uh, memberi menolong antara satu sama lain. Okey. Okey, slide seterusnya adalah kelemahan kaedah perbincangan. Okey, kelemahan pertama bagi kaedah perbincangan adalah pelajar kurang fokus semasa perbincangan. Okey, macam kita tahu, apabila pelajar ni dia duduk dalam satu kumpulan dia, mereka bukan melakukan aktiviti perbincangan, malah mereka hanyalah berbual kosong, banyak berbual kosong daripada melakukan aktiviti perbincangan. Seterusnya adalah kedudukan setiap kumpulan yang tidak kondusif. Okey, ini lebih kepada susun atau meja dan kerusi di dalam kelas yang akan menyukarkan guru untuk memantau setiap kumpulan perbincangan. Seterusnya adalah pemilihan tajuk yang tidak sesuai. Contohnya guru memilih tajuk yang mempunyai isu-isu sensitif. Yang keempat adalah pelajar yang kurang aktif akan berdiam diri dan tidak menyertai perbincangan tersebut. Contohnya pelajar extrovert, mereka lebih suka untuk membuat kerja secara sendirian bukannya berkumpulan. Okey. Yang akan menyebabkan mereka menolak untuk menyertai aktiviti perbincangan. Seterusnya adalah penggunaan masa yang tidak mencukupi. Contohnya, guru memberikan masa kepada pelajar ataupun kepada setiap kumpulan 3 hingga 5 minit sahaja. Okey, mereka ahli kumpulan ni dia tidak mencukupi masa untuk berbincang. Jadi, mereka hanya berbincang yang mana sempat sahaja untuk mereka bincang. Okey, ini merupakan kelemahan-kelemahan kaedah perbincangan. Okey, seterusnya. Okey, kaedah perbincangan ni dia boleh dikaitkan dengan teori pembelajaran konstruktivism. Apa yang dimaksudkan dengan konstruktivism ni? Teori pembelajaran konstruktivism ni adalah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menerangkan bagaimana manusia belajar dengan cara pengetahuan disusun dalam minda manusia. Okey, selain itu juga adalah proses membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengalaman. Okey, contohnya apabila mereka melakukan aktiviti perbincangan ni, okey, semasa aktiviti perbincangan ini dilakukan, proses membina pengetahuan tu akan menjadi semakin aktif berdasarkan pengalaman setiap ahli kumpulan. Okay, seterusnya adalah model konstruktivism 5 fasa Needham. Terlebih dahulu saya memohon maaf kepada doktor dan juga kawan saya kerana saya baru menyedari yang saya punya slide ini tak cukup satu, iaitu fasa keempat aplikasi idea. Okay, saya teruskan dengan fasa satu, iaitu fasa orientasi. Okay, di mana guru seharusnya merancang ataupun menyediakan suasana pembelajaran yang sangat menarik untuk menarik minat pelajar terhadap pelajaran. Contohnya, sebelum memulakan pembelajaran, guru menayangkan tayangan video, bermain teka-teki dan juga membuat lakonan. Ini adalah semua ini adalah untuk menarik minat pelajar. Yang kedua adalah pencetusan idea. Okey, pencetusan idea ni guru perlulah menyediakan pelbagai aktiviti yang menarik seperti aktiviti berkumpulan, membuat peta minda konsep dan juga membuat laporan menghubungkaitkan antara pengetahuan yang sedia ada dengan pengetahuan yang baru. Yang ketiga adalah penstrukturan semula idea. Okey, di bawah penstrukturan semula idea ni,
guru perlulah menyediakan satu tugasan yang berstruktur uh, untuk membolehkan pelajar ni mencabar idea asal mereka untuk membina struktur pengetahuan uh, yang lebih bermakna dan berkesan. Okey, yang keempat iaitu aplikasi idea. Okey, aplikasi idea ni adalah uh, murid mengaplikasikan pengetahuan baru mereka dengan menyelesaikan masalah dalam situasi yang baru. Okey. Situasi ini dapat mewujudkan pemahaman yang baru dan menggalakkan proses inquiry di dalam diri murid. Okey, yang terakhir adalah refleksi. Okey. Di bawah refleksi ni adalah murid membandingkan pengetahuan asal dengan pengetahuan baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang boleh menyebabkan berlakunya perubahan kepada idea mereka. Okay. Sebagai rumusannya, perancangan untuk kaedah perbincangan mestilah mengambil kira faktor-faktor yang ada supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan juga berkesan. Okay, sebagai seorang guru yang profesional, kita hendaklah merancang bagaimana untuk mengaplikasikan kaedah perbincangan di dalam kelas dengan menarik dan berkesan supaya dapat menarik minat pelajar untuk belajar di dalam kelas dan juga untuk mengadakan aktiviti perbincangan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.